daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Nabi. Dia cerita satu pengalaman dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari ketika dia dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Nabi di kawasan Al-Hijr. Al-Hijr ni tuan-tuan, dia duduk belah utara Madinah. Hari ini dikenali dengan nama Madain Saleh. Penduduk di situ disebut Ashabul Hijr. Ambil sempena nama tempat tu. Dan disitulah tempat berlakunya bala azab turun kepada umat Nabi Saleh alaihi salam, iaitu kaum Thamud. Kaum Thamud 26 kali Allah sebut dalam Quran. Dalam Quran 30 juzuk tu 26 kali Allah sebut perkataan Thamud. Sedangkan mereka ni adalah satu kaum yang berdosa. Allah repeat cerita mereka ni. Allah cerita kat kita tentang derhaka mereka ni. Allah habaq dekat kita tentang azab yang menimpa mereka ni 26 kali. Benda ni berlaku di mana? Di satu tempat yang bernama Al-Hijr, yang hari ini dipanggil Madain Saleh. Jarak daripada Madinah nak pergi ke Hijr, ke Madain Saleh, ke tempat tragedi bala azab turun kepada kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, lebih kurang 400 km. Lebih kurang. Terkenal kaum Samud, umat Nabi Saleh ini dari segi architecture. Mereka mampu tebuk bukit, pahat bukit dan buat satu kediaman mewah di dalam bukit. Hari ini dia menjadi satu kawasan arkeologi dan diiktiraf oleh UNESCO. Bila kita baca cerita tentang kaum Samud yang Allah sebut 26 kali dalam Quran ini, kita kena tahu benda-benda ni. Baru kita tahu pasal apa mereka ni derhaka kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Pasal mereka berasa mereka pandai. Selalunya orang jadi sombong, jadi derhaka, jadi tak dengar cakap ni kerana dia ada kelebihan. Kerana dia rasa dia pandai, kerana dia rasa dia kaya, kerana dia rasa dia lebih pada orang lain. Maka mainlah sombong dalam diri dia. Hadis yang kita baca ni dia cerita, dia kata lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr. Nabi dengan rombongan sahabat nak pergi perang Tabuk. On the way nak pergi ke Tabuk, lalu kawasan ni, kawasan Hijr, kawasan kaum Samud ini. Sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la tas'alul ayat. Nabi kata aku nak pesan dekat hampa jangan duk minta al-ayat, jangan duk minta mukjizat sebagai syarat untuk nak beriman dengan Nabi. Dulu macam tu. Dulu kalau betul hang Nabi, tunjuk mai satu mukjizat dekat kami. Kalau betul hang Nabi, hang buktikan dekat kami. Duk nak minta satu benda luar biasa untuk nak percaya, untuk nak ikut. Nabi kata jangan macam tu. La tas'alul ayat. Jangan duk minta apa-apa tanda, apa-apa yang boleh mukjizat untuk dijadikan bukti untuk apa nak beriman dengan aku. Nabi kata waqad sa'alaha qaumus salih. Kerana benda ni kaum Nabi Saleh dulu, kaum Samud dah minta dah. Nabi Saleh seru mereka supaya beriman kepada Allah, suruh sembah Allah, jangan sembah berhala, jangan sembah patung. Dia kata dekat Nabi Saleh, buat mai satu mukjizat, kata hang betul-betul Nabi. Dia minta dekat Nabi Saleh sehingga kan Allah Subhanahu wa taala hantar mai unta betina sebagai mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Akhirnya dia bunuh unta tu. Maka Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat duk ada ni, jangan duk minta benda-benda yang pernah diminta oleh kaum Nabi Saleh dulu. Fakanat taridu min hadzal fajji wa tasduru min hadzal fajji. Nabi tunjuk di depan sahabat-sahabat, Nabi kita hampa tahu tak, Nabi Saleh dulu kaum dia minta mukjizat, Allah hantar mai unta. Aku macam nampak lagi unta tu mai kot ni, Nabi kata, dan unta ni keluar kot ni. Nabi tunjuk dekat sahabat-sahabat ni. Nampak lagi, aku boleh nampak lagi dulu unta mukjizat Nabi Saleh dulu, dia mai kot ni, Nabi kata dia keluar kot ni. Nabi tunjuk benda tu kepada para sahabat semua. Fa'atau an amri rabbihim. Tapi malangnya umat Nabi Saleh, depa derhaka Nabi Saleh alaihi salam. Depa minta bukti mukjizat, Allah buat mai bukti mukjizat, depa derhaka juga. Fa'aqaruha, depa sembelih unta mukjizat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita duk baca dalam Quran ayat popular yang kita selalu duk baca, surah Asy-Syams.
Tuhan cerita tentang mereka ni. Kazzabat samudu bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Asy-Syams, Tuhan kata apa? Kazzabat samudu bitaghwaha. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, mereka mendustakan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Pasal apa? Bitaghwaha, kerana mereka ni tagha, kerana mereka ni melampau. Mereka tahu Nabi Saleh tu Nabi, mereka tahu unta tu mukjizat yang Allah hantar mai, tapi mereka melampau, mereka ignore, mereka tolak kebenaran itu. Iz ba'atha ashqaha. Tuhan cerita balik benda ni. Tuhan ingatlah, Tuhan kata ingatlah ketika bangkit satu orang yang paling jahat di kalangan mereka. Kaum Samud ni, mereka tolak Nabi Saleh, mereka jahat. Dalam pada hak jahat tu ada hak paling jahat. Tuhan kata dalam Quran, Tuhan kata ingatlah ketika mana imba'atha, bangkit satu orang, ashqaha, hak paling jahat, bangkit berdiri di depan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dia kata dekat Nabi Allah Saleh alaihi salam, depan-depan Nabi Saleh, dia kata, ni unta apa? Unta mukjizat. Hang pesan apa kat kami? Hang pesan jangan sentuh dia dengan niat jahat. Hang suruh kami buat apa? Hang suruh kami jangan ganggu telaga tempat minum air unta ni. Ini semua hang pesankan. Ini aku nak bagi tahu kat hang, aku akan sembelih unta ni. Siapa dia ni? Ini manusia paling jahat. Siapa kata dia paling jahat? Allah kata benda ni di dalam surah Asy-Syams, di dalam Al-Quran. Faqala lahum rasulullah, maka berkata kepada mereka, kepada kaum Samud ini, Rasulullah. Siapa dia? Saleh alaihi salam. Kata kat mereka, naqatallah wa suqiyaha. Aku nak peringat dekat hampa, naqatallah, ini bukan unta biasa, ini unta Allah punya. Wa suqiyaha, dan itu telaga tempat minum dia. Jangan kacau unta ni dan jangan kacau tempat minum dia. Pasal apa? Pasal ini unta Allah, bukan unta manusia. Fakadzabuhu, terang-terang depan-depan mereka tolak, mereka mendustakan apa juga yang dikatakan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, mereka semelih unta tu depan-depan mata. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Serentak dengan tu Allah buat turun mai bala bencana, malapetaka dekat mereka ni. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu wa taala kata fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha, maka Allah hancurkan mereka kerana degil mereka, kerana derhaka mereka. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Fasawwaha, Tuhan pastikan mereka jadi flat, rata semua sekali. Tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa taala jangan main-main. Kita tak nampak Allah, yang kita nampak Al-Quran, itu kalam Allah. Kita tak nampak Allah, yang kita nampak apa dia? Hadis Nabi yang ditinggalkan pesan oleh kekasih Allah. Tetapi kita tidak boleh sama sekali untuk bantah Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita bantah, bila Allah ambil tindakan, Allah tak akan tinggal saki-bakinya. Fasawwaha, Allah perata habis semua, rapat, flat, habis, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafu uqbaha. Ini ayat last ni. Tuhan kata apa? Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah takut dengan risiko yang akan menimpa kerana tindakan dia. Kalau dia ambil tindakan, dia binasakan orang-orang yang lawan dia, dia tak pernah takut dekat siapa-siapa pun. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan berani Allah kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik kepada hadis tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat hak duk ada di Madain Saleh, yang duk ada di Hijr ni. Nabi kata apa? Aku nampak lagi unta tu mai kot ni,
unta tu kelok kot ni. Nabi kata, aku nampak benda ni. Tapi malangnya dia kata, fa'atau an amri rabbihim. Umat Nabi Saleh derhaka perintah Tuhan mereka. Fa'aqaruha, depa sembelih unta tu. Fakanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Fa'aqaruha. Nabi Saleh dah habaq, ini telaga tempat unta ni minum. Hari ini unta minum air telaga ni. Hampa minum susu dia. Bergiliak dengan unta. Telaga ni, hari ni unta minum. Hari ni hampa tak boleh minum air telaga ni. Pasal unta minum. Hampa minum susu dia. Esok hampa punya giliak. Hampa minum air telaga ni. Nabi Saleh alaihi salam tetapkan itu sebagai peraturan yang mesti dipatuhi. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah dia suruh kita buat satu-satu benda, dia tak ada explanation. Sebelum raya korban baru ni, orang tanya saya, dia kata, Ustaz, betul ke dia kata kita kalau ingat kata nak buat korban daripada 1 Zulhijjah sampai hari sembelih korban tu, kita tak boleh potong kuku, kita tak boleh potong misai, kita tak boleh nak gunting rambut, semua betul ke? Tuan-tuan, kita hari ni umur dah 60 dah. Tak pernah kita dengar benda ni. Pasal apa? Pasal kita tak mengaji. Pasal apa? Pasal kita duk pergi mengaji, tajuk tu tak main-main lagi. Tak tahu main umur 60 ni baru kita dengar. Jadi bila mula-mula dengar, first time kita dengar benda tu, kita senyum seorang-seorang. Kita kata merepek puan-puan ni, mazhab apa puan-puan ni. Kita kata begitu. Yang kemudiannya orang bawa main hadis dekat kita, tengok-tengok hadis sahih yang melarang benda tu. Walaupun ulama bincang, sebagian ulama contohnya Imam Asy-Syafi'i, dia kata bukan haram, makruh. Orang yang niat nak buat sembelih korban daripada 1 Zulhijjah sampai hari dia sembelih, tak kira lah dia sembelih hari raya pertama ke, raya kedua ke, raya ketiga ke, sampai hari dia sembelih baru dia boleh potong kuku, baru dia boleh cukur misai, baru dia boleh pergi barber gunting rambut, baru dia boleh. Imam Syafi'i kata kalau dia buat juga larangan itu makruh. Tak ada dosa, tak ada denda apa-apa. Cuma tak cantik lah. Dah Nabi habaq kata jangan, kita pergi buat. Tak cantik. Tapi ada mazhab, contohnya Imam Ahmad, dia kata haram. Tak boleh. Sebab itu larangan. Dia kata. Baik, ada orang tanya. Tak, dia kata, Ustaz, apa rasional? Dia kata. Apa rasional yang tak boleh duk potong kuku? Dia kata, saya Ustaz, dia kata, saya habaq betul, saya seminggu sekali, saya potong kuku. Tak tahu lagu tak boleh potong Ustaz. Ya Allah Ustaz, 13 hari tak boleh potong kuku, rasa macam jadi pontianak, dia kata. Kuku panjang. Lepas tu dia duk argue benda tu. Dia argue. Dia kata apa? Dia kata bukankah kita bila hari Jumaat kita disuruh potong kuku, potong apa semua untuk kebersihan. Dia kata ni pasal apa yang agama tak bagi potong benda ni? Dia larang kita daripada bersih. Yang ni yang saya tak faham, dia kata. Memanglah ada beberapa benda yang Allah tentukan sebagai peraturan dia, kita tak faham. Bukan itu saja, banyak. Kalau tuan-tuan nak tanya, banyak. Tuan-tuan boleh aja kalau nak tanya. Pasal apa kita, dia suruh ambil air semayang, suruh basuh muka, suruh basuh tangan, suruh basuh kepala, suruh basuh kaki. Awak dia tak suruh basuh ketiak. Tempat pedas tu ketiak tu. Pasal apa dia tak suruh basuh ketiak? Tuan-tuan boleh tanya kalau nak tanya. Tapi itulah perintah Allah. Kadang-kadang Allah tentukan satu-satu perintah, dia nak tengok hang boleh taat ke tak. Yang tu aja. Allah nak tengok, dia kata A, hang nak kata A ke tak? Dia kata B, hang nak kata B ke tak? Tuan-tuan, kalau sekiranya semua benda kita nak tanya, kita nak bagi puas hati kita, jenuh kita. Sebab ada perintah, dia panggil perintah ubudiyah. Perintah Allah suruh taat aja. That's it. Quran kata macam tu, buat macam tu. Quran, hadis kata macam tu, buat macam tu. You tidak ada hak untuk tanya pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni dia nak balik pada asas. Asas dia apa dia? Asasnya kita taat kepada Allah dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda tu ada dalam hati kita, kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis yang sahih, kita kata sami'na wa ata'na. Full stop. Bila hak tu kita tak boleh nak taat, apa jadi? Akhirnya jadi macam kaum Samud. Dia mempersoalkan sampai benda-benda besar dipersoalkan. Dia tanya Nabi Allah Saleh alaihi salam,
pasal apa tak boleh buat apa kat unta ni? Unta ni apa sangat? Unta aja kot, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya apa jadi? Fa'aqaruha. Depa sembelih unta tu. Fa'akhadhathumus sayhah. Nabi SAW kata apa? Allah Subhanahu wa taala buat turun mai satu azab, satu bala dekat depa dalam bentuk sayhah. Sayhah ni apa dia tuan-tuan? Bunyi jerakah. Jerakah tu mati. Sampai mati depa ni dalam keadaan, ada yang mati dalam keadaan duk melutut, ada yang mati dalam keadaan duk menerak. Semata-mata kerana sayhah, satu suara kuat, satu suara jerakah yang boleh membinasakan orang. Ahmadallahu azza wa jalla man tahta adimis samai minhum. Habis semua hak duk ada di bawah langit di tempat kejadian itu mati semua. Semua kaum Samud yang duk ada di kawasan Al-Hijr, di kawasan Madain Saleh tu, semua hak duk ada di situ tanpa kecuali seorang pun mati semua sekali. Illa rajulan wahidah. Nabi kata melainkan seorang aja, dia ni tak mati. Seorang saja dia tak mati. Kana fi haramillah azza wa jalla. Bukan pasal dia duk ada di situ dia tak mati. Pada masa balak tu turun, dia duk ada di Mekah. Dia duk ada di tanah haram, tetapi dia duduk dalam geng kaum Samud yang menentang Nabi Saleh. Cuma masa bala tu mai, dia tak ada, dia duk ada di Mekah. Allah hold sat dulu kematian dia ni. Kerana apa? Kerana menghormati tanah haram, tempat hak dia pergi ni. Khil, bila Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, man huwa ya Rasulullah? Sahabat kata, siapa dia ni? Hak seorang ni yang waktu semua orang mati, dia tak mati kerana dia ada di Mekah. Siapa ni dia ni? Qal, kata Nabi SAW, huwa Abu Righal. Nabi kata nama dia Abu Righal. Setengah sebutan kata Abu Rughal. Dia ni seorang. Dia selamat pada hari kejadian pasal dia ada di Mekah. Nabi kata falamma kharaja minal haram. Tapi dia ni, dia keluar aja daripada tanah haram Makkah. Asabahu ma asaba qaumah. Apa yang kena dekat kaum dia hak mati, dia kena dan dia mati masa tu juga. Dia kena sayhah, dia langkah-langkah keluar daripada Makkah, dia kena sayhah dan dia mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, bila murka dia sudah mai, dia tak akan lepas seorang pun. Walaupun pada hari kejadian tu hang tak ada di situ, akan sampai hari hang dibinasakan.